Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita tengok balik ayat kita tuan-tuan ya. Jadi ayat ni adalah perintah supaya kita ikut ittiba' dia panggil ya, ittiba' akan nabi. Maknanya apa nabi suruh kita buat, apa nabi larang kita tinggal. Benda basic yang baru kita jumpa apa tuan-tuan? Jawab azan. Ajak jawab azan ya. Bila dengar azan kita jawablah. Ya, tetapi Nabi ajar adalah hadis Imam Tirmizi, hadis ni sahih tuan-tuan. Ya. Nabi ajar kita satu sunnah yang kita tinggal. Apa dia? Habis je apa kita panggil ya? La ilaha illallah habis, tuan-tuan selawat sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad, baru jawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Tu antara benda yang Nabi ajar ya. Itu salah satulah ittiba' Nabi tu. Ya, dulu kita tak tahu, tapi bila kita dah tahu kita kena amal. Ajar anak-anak kita, ya. Jadi siapa yang cinta Allah, maka dia kena ikut aku, kata Nabi. Kerana yang dapat wahyu Nabi, bukan Abu Bakar. Tapi kita kena ikut Abu Bakar juga, sebab Abu Bakar ikut Nabi, ya. Jadi siapa yang ikut Nabi, apa Nabi buat dia buat, apa Nabi suruh tinggal dia tinggal. Dia dapat dua benda. Yang pertama, yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan sayang dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak Allah sayang tuan-tuan, kena ikut macam Nabi, baru Allah sayang. Kalau tuan-tuan buat lain macam, ya, lepas solat apa ni, Nabi ajar tasbih 33 kali, tiba-tiba tuan-tuan buat 40 kali. Tak betul lah tuan-tuan. Dia bukan salah, tetapi tak ikut SOP. Macam ubat, bila doktor kata makan sebiji sehari, kalau tuan-tuan makan 2 biji, agaknya ada kesan tak tuan-tuan? Dia kata kalau sebiji seminggu baik, kalau makan 2 biji 3 hari dah baik. Tak boleh, tuan-tuan tak boleh pakai logik tu, ya. Jadi kita kena ikut doktor cakap. Doktor yang terbaik siapa tuan-tuan? Rasulullah lah, ya. Jadi kita kena ikut. Allah akan cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah guna perkataan zunubakum. Dalam bahasa Arab, zunub ni dosa, tetapi dia dalam bentuk plural. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan minat Quran, tuan-tuan kena tahu Quran ni dia cerita grammar tuan-tuan. Kejap-kejap singular, kejap-kejap plural, kejap-kejap past tense, kejap-kejap present tense, kejap-kejap masculine, kejap-kejap dia bahasa Arab tu memang macam tu. Ya. Dan apabila Allah guna zunubakum plural, ada sebab. Kerana dia menunjukkan kepelbagaian dosa. Sebab dosa kita macam-macam. Ada dosa dengan mak ayah, dosa dengan jiran, dosa dengan isteri, dosa dengan anak. Maknanya bukan sekadar banyak dosa, tapi pelbagai dosa. Sebab itu siapa yang ikut macam Nabi, tinggal apa yang Nabi tinggal, buat apa yang Nabi suruh, maka Allah akan sayang dia dan Allah akan ampun dosanya. Tuan-tuan, inilah resepi kejayaan tuan-tuan. Bila Allah ampun dosa, Allah sayang kita, apa tuan-tuan nak, Allah bagi. Cuma kadang-kadang Allah tak bagi di dunia, Allah bagi di akhirat. Ya, macam kita kata Cik Sapian kita kan, ya. Ada tak doa selama ni yang Allah belum kabulkan? Ada tak? Mesti ada kan? Banyak ke sikit? Ya, jangan ketawa dulu. Jawab dulu, ya. Cik Sapian mesti terkejutnya, dia kata, ustaz ingat nama aku? Ingat tuan-tuan, ingat, insya-Allah, ya. Dia lahir di mana, tahun bila, kampung dia, berapa kali balik sebulan, pun dalam pengetahuan ustaz tuan-tuan. Ya, pun dalam pengetahuan. Dia akan terkejut nanti. Ya. 10 tahun lepas anak dia berapa orang, sekarang anak dia berapa orang, pun dalam pengetahuan ustaz juga, ya. Tuan-tuan jangan pelik, ya. Ustaz adalah informer ustaz kat sini. Ada informer tuan-tuan, ya. Ustaz pasang kaki ni, ya. Bukan saja-saja ni. Ustaz buat homework tuan-tuan. Ya. Okey, so balik pada cerita tadi. Balik cerita dia ialah, tuan-tuan, ada tak banyak doa tuan-tuan Allah belum kabul? Banyak kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah nak suruh kita doa lagi. Sebab kalau hari ni kita doa, besok dapat, kita akan rasa sombong tuan-tuan. Kita kata, ada siapa-siapa yang doa tak makbul? Saya boleh tolong doakan. Ya, dia akan jadi sombong. Untuk mengelak kesombongan, Nabi doa pun kadang-kadang Allah tangguhkan. Ketika Nabi berdakwah di Taif, Nabi dakwah di Taif tu 3 tahun sebelum hijrah. Nabi dakwah, ya. Orang Taif baling batu ke Nabi. Tuan-tuan tahu kan, Nabi berdarah-darah, ya. Bila orang kafir baling batu, Nabi luka tuan-tuan. Darah Nabi putih ke hijau tuan-tuan? Adakah darah Nabi macam darah mahsuri tuan-tuan, warna putih?
Tak kan? Ya. Sel darah putih ada, tapi darah Nabi warna merah. Maknanya cerita Mahsuri itu agaknya cerita bohong ke cerita benar, tuan-tuan? Dah boleh agak dah, tuan-tuan. Ya, mesti cerita yang Tokoh tambah. Sebab tu Mahsuri itu kita tak panggil sejarah kan? Mungkin ada betul, tapi kebanyakan kita panggil dia bukan sejarah, bawah sikit pada sejarah. Yang mungkin betul, mungkin campur-campur, mungkin tu kita panggil apa tu, tuan-tuan? Dia panggil apa? Mula daripada L. Legenda. Ya, tuan-tuan semua nak kena fill in the blank. Fill in the blank je dapat, tuan-tuan. Kalau tak bagi fill in the blank, memang blank ya, tuan-tuan. Ya. Ya, sebab tu di universiti ustaz tak bagi fill in the blank lah. Ya, takut pelajar blank, tuan-tuan. Kita bagi dia multiple choice. Multiple choice. Tapi ustaz nak bagi tahu tuan-tuan, multiple choice lagi susah daripada fill in the blank. Sebab multiple choice ada 4, tuan-tuan. Ya, kalau ustaz soal, ya, contoh ya, ustaz bagi soalan ya. Ustaz kata apa kita panggil? Sebutkan ya nabi-nabi ulul azmi contoh. Ya, nabi ulul azmi ada berapa? Ada 5. Ya, okey, ustaz punya soalan ya. Sebutkan ya nabi-nabi ulul azmi. Yang pertama Nabi Adam, ustaz kata. Yang kedua Nabi Ismail. Yang ketiga Nabi apa kita panggil ya, Nabi Syuaib kita letak. Yang keempat ya, yang keempat ialah Nabi Harun. Yang kelima bukan satu pun yang di atas. Tu biasanya budak-budak akan takkanlah bukan satu, dia kata hanya 4 ni ya. Dia memang confirm salah, tuan-tuan ya. Jawapan dia ialah bukan satu pun yang di atas. Ya. Jadi soalan-soalan macam tu memang semua soalan-soalan penanya ya, menganiaya lah ya, dia akan menganiaya, tuan-tuan ya. Elok kita kata 4 tahun belajar, 3 tahun belajar boleh grade, tak grade, tuan-tuan ya. Jadi itulah cerita dia, boleh ya. So balik pada cerita tadi, kalau tuan-tuan nak Allah sayang tuan-tuan, kalau kita nak Allah sayang kita, yang pertama kita mesti ikut macam Nabi suruh ya. Dan Allah sayang, Allah ampunkan dosa. Bukan satu dosa, banyak dosa-dosa kita. Melainkan dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia, tuan-tuan kena jumpa dia personally. Ya, kita kena bagi tahu dia. Kita kata apa ni, Cik Iskandar, perasan tak malam Jumaat ya, bulan Ramadan yang lalu, tayar pancit kan? Sebenarnya saya lah yang buat tu, dia kata ya. Saya memang bengang dengan apa ni Cik Iskandar ni ya. Saya ada bagi satu cadangan kat surau. Cadangan saya ditolak mentah-mentah ya. Memang saya bengang. Sebenarnya malam tu saya lah yang buat. Kita kena personally jumpa dengan dia. So sekarang ni nak hukum saya, hukumlah ya. Nak pancitkan tayar saya 4 pun boleh, dia kata. Janji maafkan saya ya. Kalau dia kata tak apa, sebenarnya saya dah tahu sebab CCTV di surau dah menunjukkan tuan lah dia punya. Kita dah tahu, tapi kita tak ambil tindakan sebab orang beriman ni, tuan-tuan, kalau dia tahu orang tu nanti boleh baik sendiri, tak payah malukan dia. Ya, kita biarkan dia. Biar dia datang jumpa sendiri. Dia lagi terasa, tuan-tuan. Oh, selama ni Cik Iskandar tahu saya yang buat. Bukan saya tahu. Semua AJK Masjid, AJK Surau telah tahu. Ya. Perasaan dia, tetapi alhamdulillah kami sudah bersetuju untuk maafkan. Oh, masa tu mungkin menangis dia, tuan-tuan. Lepas tu dia akan jadi orang yang paling cepat datang surau dan paling lambat balik. Sah pertama, kalau ada tak cicak ada apa semua dia akan kutip, tuan-tuan. Maknanya macam tu kadang-kadang ya, bila kita buat manusia. Rasulullah macam tu. Sebab tu ya, orang nak marah Nabi pun tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab Nabi ni ya, orang mengata Nabi pun Nabi tak balas. Yang balas orang mengata Nabi tu Allah. Ya, Abu Lahab, tuan-tuan ya, Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Abu Lahab ni adalah Nabi punya besan. Tuan-tuan tahu tak Abu Lahab ni besan Nabi? Mungkin tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tahu Abu Lahab bapa saudara Nabi kan? Tuan-tuan tahu tak Abu Lahab ni jiran terdekat Nabi. Rumah Nabi, rumah Khadijah. Sebab Nabi masa kecil, Nabi duduk rumah Abu Talib. Sejak Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi pindah rumah Khadijah. Rumah Khadijah. Sebab Khadijah ni orang paling kaya di Mekah. Dia bukan perempuan paling kaya, dia orang paling kaya. Kalau dicampur harta Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang sewaktu dengannya, tuan-tuan, tak boleh lawan. Ya, sebab memang kaya sungguh. Ada satu kajian dibuat oleh seorang ulama Bosnia ya, dia kata Khadijah memang tak boleh lawan. Dia memang anchor, tuan-tuan. Bukan anchor beer, anchor, tuan-tuan. Ya, dia memang anchor. Memang hebat, tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana tu nak bagi tahu,
Sebab itulah Allah buat Khadijah kahwin dengan Nabi. Kerana orang segan dengan Khadijah. Pasal kontrak-kontrak besar di Mekah ni tuan-tuan, kebanyakannya semua, ya, semua memang apa ni Khadijah punya. Yang Abu Jahal, semua subkon aja tuan-tuan. Semua kecil-kecil tuan-tuan, tak boleh lawan. Sebab itu bila Nabi bawa dakwah, Abu Jahal tak berani apa ni pukul Nabi, tak berani halang. Kerana kalau halang dia, tahu tak isteri dia siapa? Khadijah tuan-tuan. Tapi bila Khadijah meninggal apa jadi tuan-tuan? Baru bermula. Bila Abu Talib meninggal baru bermula, ya. Kerana sebelum Khadijah, ya, meninggal, Nabi termasuk golongan dia panggil the untouchable, dia panggil tuan-tuan. Tak boleh sentuh. Ya, tak boleh sentuh tuan-tuan. Orang tak berani. Meninggal je baru. Ya, Khadijah paling kaya tuan-tuan. Ya, kontrak-kontrak besar semua dia punya tuan-tuan. Ya, binatang ternakan yang paling banyak di Mekah tu tak ada orang lain, memang Khadijah. Khadijah datang daripada kabilah Bani Asad. Ya, Nabi Bani Hashim. Patutnya Nabi dengan Khadijah tu bila berkahwin, orang akan bantah. Pasal Nabi miskin, Khadijah paling kaya. Tetapi sebab apa orang tak bantah? Pasal moyang Khadijah dengan moyang Nabi adik-beradik. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin moyang Nabi siapa? Bapa Abdul Muttalib. Mula dengan H. Haji, mula dengan H. Jangan garu kepala dulu Haji. Ya. Bapa pada Abdul Muttalib siapa? Mula dengan H. Ya, Hashim. Ya, mula daripada Hashim. Tuan-tuan nak jawab siapa tadi tu? Ya. Hashim, ya. Okey. Bapa kepada Hashim. Bapa kepada Hashim? Abdul Manaf. Abdul Manaf ada adik, nama adik dia Abdul Uzza. Abdul Uzza ada anak, nama dia Asad. Asad ada anak dia Khuwailid. Khuwailid tu bapa kepada Khadijah. Maknanya tuan-tuan, ya, apa kita panggil, Abdul Manaf moyang Nabi, ya, adik-beradik dengan moyang Khadijah tu, ya. Cuma Nabi punya ni adalah moyang yang kedua, Khadijah tu moyang pertama dia, adik-beradik. Sebab tu tuan-tuan, bila dia kahwin, dia sesama kabilah. Mereka semua ni adalah anak kepada Qusay bin Kilab. Kalau tuan-tuan pernah dengar, Qusay bin Kilab tu orang bangsawan paling hebat. Kalau di Mekah, dia ada dia punya apa kita panggil bilik mesyuarat dia, ya. Dia macam ada Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri tu adalah rumah yang diwakafkan oleh Qusay bin Kilab. Nama tempat tu Darun Nadwah nama dia. Tuan-tuan pernah dengar? Nadwah tu persidangan. Darun Nadwah rumah tempat persidangan. Itu Qusay bin Kilab yang mulakan perjalanan Rihlatas Syita'i was Saif. Antaranya ialah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ada 3 anak tuan-tuan. Biasa ustaz bagi formula pada pelajar-pelajar lah. Ya, Qusay bin Kilab ada 3 anak. Ya, dia punya formula 3 Abdul. Anak dia 3 Abdul. Biasa dengar 3 Abdul kan? Ya. Abdul yang pertama Abdul Dar. Abdul yang kedua Abdul Manaf. Abdul ketiga tadi tu moyang Khadijah. Abdul siapa tadi? Abdul baru sebut tadi tuan-tuan. Abdul Uzza ni 3 adik-beradik, ya. Jadi kebanyakan keluarga Bani Hashim ni dia tak jauh lagi. Dia akan kahwin dengan keluarga Abdul Dar atau keluarga Abdul Uzza. Dia tak lari tuan-tuan. Sebab tu mereka masih pegang tampuk pemerintahan di Mekah. Pasal dia kahwin sesama dia tuan-tuan, sesama suku. Semua anak kepada Qusay bin Kilab. Bani Hashim ke, Bani Abdul Manaf ke, Bani Abdul Uzza ke, Bani Abdul Dar ke, Abdul Syam ke, semua itu adalah daripada Qusay bin Kilab. Selesai masalah tuan-tuan. Ya, itu cerita dia. Nak tunjuk orang Mekah ni dia tak kahwin dengan orang lain. Ya, dia kahwin juga tapi bukan isteri pertama lah. Isteri kedua, isteri ketiga. Tapi isteri pertama semua adalah daripada keluarga Qusay bin Kilab. Okey, selesai tuan-tuan. Ya, sikit lagi sebelum kita tamat perbincangan. Jadi sesiapa yang nak Allah sayang dia kena ikut macam Nabi. Ya, wallahu ghafurur rahim. Allah itu ghafur, maha pengampun, ya, dan Allah itu rahim. Sebab apa Allah letak ghafur dulu? Kerana orang yang minta ampun daripada Allah, Allah ampun tuan-tuan. Besar mana pun dosa dia. Kalau dia mesti taubat, dia taubatlah. Ya, kalau dia ambil barang orang lain kena serah balik. Macam tadi dia mengaku. Yang tadi yang pancitkan tayar Cik Skandar macam tadi kan? Ya, dia dah mengaku dah. Ya, tapi Cik Skandar kata tak apa, kita dah maafkan. Ya, jadi oleh kerana dia pancitkan satu tayar, ya, kita hadiahkan dia satu tayar. Kalau awak pancit 4 tayar dulu, kita bagi 4 tayar tuan-tuan. Ya, nak bagi dia rasa Allahu Akbar, ya, malunya aku buat jahat kepada orang ni balas dengan kebaikan. Macam itulah Nabi tuan-tuan.
Nabi dibaling dengan batu, ya, tetapi Nabi doakan hidayah pada mereka. Ustaz tadi sebut tentang doa Nabi yang ditangguh. Nabi doakan orang, ya, orang Taif masuk Islam tahun 8 Hijrah selepas pembukaan kota Mekah. 8 campur 3, 11 tahun, tuan-tuan. Maknanya Nabi pun ada doa yang Allah tangguh selama 11 tahun. Doa Cik Sapian tadi dah berapa tahun dah Allah tangguh? Ini tadi yang apa tadi? Dah berapa tahun dah? Ya. Dah sampai lebih 11 tahun ke lebih? Mungkin lebih, tuan-tuan, ya. Tak apa, kena sabar sikit, ya. Okey, tuan-tuan, balik pada cerita tadi. Apa maksud fattabi'uni? Fattabi'uni maksudnya, tuan-tuan, ya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau di negara Arab ada satu, apa kita panggil? Ada satu rancangan bersiri. Nama rancangan tu fattabi'uni, pernah ditayangkan di TV Hijrah. Ya, tonton YouTube saja. Tonton cari, ya, rancangan fattabi'uni, ya. Jadi rancangan fattabi'uni sangat menarik sebab dia ajar kita benda-benda yang kita tak buat. Ya, dan dia tunjuk macam mana keadaan umat Islam. Contoh, tuan-tuan, salah satu daripada rancangan fattabi'uni ni kisah seorang lelaki, orang pencen, dia pergi masjid hari Jumaat, ya. Dia bukan dia parking, tapi dia double parking, tuan-tuan. Lepas habis sembahyang, dia baca surah Kahfi. Ya, ni orang nak pergi kerja, ya. Ya, dia kata sabarlah, surah Kahfi kena baca hari Jumaat. Ya, betul lah, tuan-tuan. Masalahnya orang nak pergi kerja. Dan bila dia datang, ya, orang dah ramai dah, apa, wartawan apa semualah. Ni yang apalah, dia punya apa tadi? Kru tadi kan, penggambaran. Ya, orang tanya dia, ya, perbuatan dia. Orang tanya dia, kalaulah Nabi Muhammad masih hidup dan Nabi tengok apa yang kamu buat, apa perasaan kamu? Menangis kawan ni, tuan-tuan. Menangis. Ya, dia tunjuk macam-macam. Tuan-tuan cari rancangan tu dalam YouTube, tajuknya fattabi'uni, ya. Dia ambil sempena daripada ayat 31 surah Ali Imran. Okey, ya. Kita terus praktik apa yang kita nak buat, tuan-tuan, ya. Ustaz dah sebut bagi tuan-tuan yang baru sampai, ustaz mula dengan menceritakan tentang Maulid Nabi. Ya, Nabi lahir hari Isnin, Nabi lahir tahun gajah, ya. Nabi lahir berapa hari sebelum ke selepas Nabi lahir peristiwa bergajah tadi? Selepas. Berapa hari, tuan-tuan? Ada dua jawapan kan? Satu 55 hari, yang kedua lebih kurang, ya, lebih kurang 2 bulan. Ustaz bagi B plus macam tu, tuan-tuan. Ya, B plus, ya. 55 hari, okey, ustaz bagi A, ya. So itu cerita dia. Tetapi tarikh telah dibincangkan balik oleh ulama ilmu falak. Ya, di jabatan apa ni agama Islam, tuan-tuan, pejabat mufti pun ada, ya, dia ada unit ilmu falak, dia ada jabatan dia, tuan-tuan. Ya, dan kebanyakan pelajar-pelajar ni adalah pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan, ya, apa ni aliran sains, tuan-tuan. Di Universiti Melaya, tuan-tuan, Universiti Melaya, ya, ada program kita panggil Bachelor Science dalam pengajian Islam, ya. Bachelor of Science in Islamic Studies. Budak-budak sekolah agama, tetapi dia ambil package agama ni 3 je, tuan-tuan. Syariah Islamiah, ni masa form 4 form 5, Syariah Islamiah, kalau anak tuan-tuan pun tuan-tuan tahulah. Yang kedua Quran Sunnah, yang ketiga bahasa Arab tinggi. Ni je 3 subjek. Dan tetapi pelajar ni mesti pelajar aliran sains. Dia mesti ambil matematik tambahan, paling kurang ambil matematik tambahan dan fizik. Ya. Dan pelajar-pelajar ni kalau dia skor daripada Kolej Islam Malaya, Kolej Islam apa Sultan Alam Shah Kisas, Mahat Hamidiyah, daripada Sekolah Jais, daripada Kelantan, daripada mana-mana, pelajar-pelajar yang cemerlang ni, tuan-tuan, ya, kita bagi 1 tahun asasi, ya, asasi pengajian Islam di Nilampuri. Setahun, ya. Dulu 2 tahun, ya, sekarang setahun, tuan-tuan. Kita buat cram course, ya, tapi budak-budak tak cram lah, biasanya okey je, setahun okey lagi, ya. Lepas setahun baru dia masuk ke PJ, ya, Universiti Melaya. Program 3 tahun atau 3 tahun setengah, ya. Dia buat double major, ya. Dia buat pengajian Islam dan dia buat biologi, dia buat astronomi, dia buat macam-macam. Mereka ni lah yang kerja dekat Jabatan Meteorologi dan Alam Sekitar. Mereka ni lah yang bekerja dengan apa kita panggil, ya, dengan pejabat apa tadi, ya, ilmu falak dan sebagainya. Mereka lah, tuan-tuan. Mereka lah yang pergi tengok anak bulan tu semua, itulah. Ya, tengok anak bulan kat Malaysia berapa tempat? General knowledge juga, tuan-tuan. Berapa tempat? Minimum berapa tempat? Tengok je lah negeri. Berapa negeri kat Malaysia? 14 kan? Maknanya minimum mesti 14 tempat. Tapi lebih tak daripada 14 tempat? Lebih, tuan-tuan. Ya. Macam kalau Selangor tengok anak bulan biasa kat mana? Bukit Melawati. Kalau KL?
Menara Kuala Lumpur, ya. Tu paling kurang. Dan beberapa tempat lain lagi ada, ya. Kalau Negeri Sembilan, Teluk Kemang. Tempat-tempat biasa. Tempat-tempat tuan-tuan selalu pergi mandi laut, tempat tu lah tuan-tuan. Dia bukan tempat lain pun. Ya, tempat-tempat tu je. Ya, tuan-tuan, dia ada dia punya, kalau di KL kita ada planetarium kan? Planetarium, ya. Tu tempat dia lah tuan-tuan. Ya, dia ada dia punya observatory dia untuk tengok benda-benda ni. Tuan-tuan sekali-sekali tuan-tuan kena pergi. Tuan-tuan pernah pergi tak planetarium? Tuan-tuan tak pernah pergi, bawa anak tuan-tuan. Ya, kena pergi, ya. Museum Sains tuan-tuan kena pergi Pusat Sains Negara kena pergi. Pusat Sains Negara kat mana letaknya? Nak tengok tuan-tuan tahu ke tak? Ya, itu saja tuan-tuan. Kalau tahu okeylah. Ya, tuan-tuan kena pergi, bawa anak-anak, ya. Sebab dia cerita tentang sains dalam Islam, menarik tuan-tuan. Tuan-tuan kena bawa anak tuan-tuan pergi, ya. Barulah dia. Sebab contoh kan, kalau dia seorang medical doctor, ya, mesti dia bawa anak dia datang klinik kan. Anak dia tengok, bapak dia pakai stetoskop, ya, rawat. Dan benda tu akan membina anak tu punya minat kan. Kalau tuan-tuan civil engineer, projek-projek yang tuan-tuan buat, mesti tuan-tuan sekali-sekali kan bawa. Tuan-tuan akan kata, abang, bangunan tu papa buat, bapa lah yang buat bangunan tu, ya. Kita bina benda tu pada anak-anak kita. Kena macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita bina anak-anak dengan benda-benda begitu, ya, jadi dia sudah ada persediaan. Cuma kadang-kadang anak tak mau jadi macam kita, ya. Contoh kita kata Cik Sapian kita, ya, dia buat bisnes contoh, ya. Dan dia kalau boleh salah seorang daripada anak dia ambil alih dia punya bisnes contoh, ya. Tapi bukan semua anak minat tuan-tuan. Kadang-kadang anak tak minat. Jadi kita tak boleh paksa, ya. Sebab itu tuan-tuan tengok, ya, kebanyakan profesor bidang pengajian Islam dekat Malaysia, anak dia bukan bidang pengajian Islam. Anak dia biasanya bidang-bidang lain tuan-tuan. Jarang, ya. Antara tokoh besar dalam dunia, ulama besar dalam dunia yang masih hidup siapa tuan-tuan? Doktor dalam dunia kita ni. Hal-hal apa pun orang akan rujuk dia, orang Arab. Siapa nama dia? Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan, semua orang kenal, ya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, ada 5 atau 6 orang anak, ya. Dan anak dia tuan-tuan kebanyakannya bidang sains, bidang lain. Yang agama seorang je, ya. Sebab apa tuan-tuan, ya? Sebab bila Dr. Yusuf Al-Qaradawi nak keluar fatwa, nak buat suatu kajian sebagainya, orang tanya pendapat, senang dia rujukkan anak dia tuan-tuan. Kalau bidang biologi, ada anak di bidang biologi. Kalau dalam bidang apa kita panggil, ya, kimia, ada anak di bidang kimia. Ya, jadi maknanya senang dia nak rujuk. Dia boleh bual-bual kat rumah sambil minum kopi kan, sambil borak-borak, sambil apa-apa, boleh bincang pasal agama tuan-tuan, senang. Ya, itulah cerita dia. Okey, kita terus kepada kemuncak dia. Kemuncak dia apa tuan-tuan? Sejauh mana kita pegang sunnah Nabi ni tuan-tuan? Ya, Ustaz tanya tuan-tuan. Berapa ramai daripada tuan-tuan ketika keluar rumah tadi nak pergi masjid, tuan-tuan baca doa keluar rumah? Ya, ini kita muhasabah, ya. Doa keluar rumah yang Nabi ajar apa tuan-tuan? Keluar je rumah dengan kaki kanan, apa tuan-tuan baca? Apa tuan-tuan baca? Apa Haji baca Haji masa keluar rumah tadi? Selain pada bismillah lah. Baca apa? Apa tuan? Apa? Tuan-tuan baca apa? Ya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah bacaan dia tuan-tuan. Ustaz sebut satu aja. Ya, jadi tuan-tuan keluar daripada rumah, Nabi ajar dengan kaki kanan dan baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, apabila seseorang tu keluar dari rumah dia, idza kharaja rajul min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebut yuqalu lahu, Nabi kata ada 3 malaikat yang akan mendoakan dia kalau dia baca tu. Dia 3 tuan-tuan. Bismillahi 1. Tawakkaltu 'ala Allah 2. La haula wala quwata illa billah 3 tuan-tuan, ya. Siapa yang baca bismillah, ya, maka malaikat akan kata apa tuan-tuan, ya. Malaikat kata hudita, engkau telah diberi hidayah. Ya, insya-Allah tak sesat tuan-tuan, ya. Tak sesat. Kedua, tawakkaltu 'ala Allah. Ya, maka Nabi kata ada malaikat yang akan doakan dia, Allah akan cukupkan keperluan kamu. Kufita, Allah akan kifayahkan, cukupkan keperluan. Sebab tu tuan-tuan, ya, kita tengok kadang-kadang ada satu hari, ya, dalam hidup kita rasa macam-macam kita buat.
Kita boleh solat berjamaah 5 waktu, ya. Tak kiralah di masjid ke, di pejabat ke, di mana, ya. Kita boleh ziarah kawan sakit, ya. Kita boleh apa kita panggil, ya. Kita boleh baca Quran, ya. Kita boleh siapkan kerja kita, ya. Kita boleh pergi mesyuarat, kita macam-macam tuan-tuan. Tapi ada hari-hari tertentu kadang-kadang, ya, kita rasa macam hari itu semua tak jadi, tuan-tuan. Buat benda, buat kerja, assignment pun tak siap, ya. Nak ziarah kawan sakit pun tak sempat. Sembahyang berjamaah pun asyik apa terlepas saja, tuan-tuan, ya. Dan macam-macam lagi, ya. Kerana apa? Mungkin kerana kita tak membaca doa tadi, tuan-tuan, ya. Jadi bismillah, Allah bagi hidayah, tawakkaltu 'ala Allah, ya. Allah cukupkan keperluan kita. Yang terakhir, la haula wala quwata illa billah, ya. Allah protect kita, tuan-tuan. Allah jaga kita daripada benda-benda tak elok, sihir ke, ya, orang nak buat yang naya pada kita dan sebagainya. Jadi basic je, tuan-tuan, ya. Apa dia, tuan-tuan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Cukup, tuan-tuan, keluar rumah. Ada doa-doa lain, ada banyak lagi, ya. Tapi satu tu kita amal, tuan-tuan, ya. Nombor 2, ketika tuan-tuan naik kenderaan, ya, tuan-tuan naik motor ke, naik kereta ke, sebahagian tuan-tuan jalan kaki, ustaz tahu, ya. Tapi sebahagian mungkin kena naik kenderaan juga, ya. Rumah di ujung sekali, jadi kena naik motor paling kurang. Ketika tuan-tuan naik motor, ya, tuan-tuan kena ingat, ya, apa yang Nabi ajar ketika naik kenderaan. Nabi tak pernah naik motor, tuan-tuan tahu kan? Nabi tak pernah naik motor, tahu, ya, sebab zaman Nabi tak ada motor lah, ya. Tetapi Nabi naik binatang tunggangan, ya. Nabi biasa naik binatang tunggangan Nabi ni biasa apa, tuan-tuan? Okey, ustaz bagi multiple choice, ya. Nombor 1, A, unta, B, kuda, C, keldai, ya, D, jalan kaki, E, bukan satu pun yang di atas. Yang mana satu, tuan-tuan? Ya, ya. Ataupun kita tukar, ya, semua yang di atas, ya. Jawapannya semua yang di atas. Sebab Nabi tengok, tuan-tuan, bila Nabi naik unta, tuan-tuan, ketika Nabi naik unta, ketika untuk long distance, ya. Nabi daripada Madinah pergi Mekah tu Nabi naik unta, ya. Dan unta Nabi dirakam dalam kitab sirah, disebut namanya Al-Qaswa. Al-Qaswa tu nama unta Nabi. Okey, unta Nabi ni jantan ke betina, tuan-tuan? A ke B? A jantan, B betina, C dua-dua, ya, D bukan satu pun. Takkan macam tu soalan, ya. Unta Nabi jantan ke betina? A ke B, ya. A jantan, B betina. A ke B? Ya, jawapan dia B, tuan-tuan. Unta Nabi betina. Sebab apa mesti unta betina? Kerana dalam perjalanan Nabi berada di hadapan. Unta, tuan-tuan kena baca Animal Science punya buku, tuan-tuan. Ya, paling kurang tuan-tuan tengok National Geography. Binatang ni, tuan-tuan, kalau dia bermusafir berjalan, mesti betina duduk di depan. Ya. Kerana apa? Ingatlah balik cerita Nujum 4 belalang. Yang mana jantan? Betul tak, tuan-tuan? Yang di depan binatang apa, tuan-tuan? Betina, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi berada di depan, Nabi naik Al-Qaswa. Qaswa bukan jantan, betina. Ya. Sebab unta-unta lain akan follow yang depan, tuan-tuan. Dia memang macam tu. Itik sama, tuan-tuan. Ayam sama, tuan-tuan. Ya, ibu kan, kita kata ayam ibu tu kan, ya. Dia mesti yang lain semua ikut dia, tuan, follow je, tuan-tuan. Ya, dia mesti macam tu. Kalau Nabi punya perjalanan tak jauh, ya, Nabi akan guna keldai. Biasa keldai. Nabi naik keldai, tuan-tuan. Ketika sampai di medan perang, Nabi dalam perjalanan naik unta. Bila sampai di medan perang, tuan-tuan ingat Nabi naik apa? Ni masa nak perang ni, Nabi naik apa, tuan-tuan? Ya, tentu tuan-tuan akan jawab kuda. Jawapannya tak. Dalam perang Nabi tak naik kuda. Nabi naik apa agaknya? Apa, Cik Safian? Dalam perang Nabi naik, kalau perjalanan jauh dengan unta. Bila dah sampai, Nabi naik apa, tuan-tuan? Agak-agak. Tuan-tuan, Nabi naik apa? Mula daripada K. Ya. Nabi naik keldai, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan baca perang Hunain. Cuba tuan-tuan baca cerita perang Hunain. Nabi naik keldai, tuan-tuan. Nabi tak naik unta. Sebab unta dalam perjalanan, ya, bawa barang dan sebagainya, tu unta. Ketika sampai, ya, sebab yang naik kuda ni ialah siapa, tuan-tuan? Ya, sebab Nabi bukan kawalri, bukan. Nabi bukan tentera berkuda. Yang naik kuda ni Az-Zubair bin Al-Awwam, Miqdad bin Aswad, Khalid bin Al-Walid, Ikramah bin Abi Jahal, tu, tuan-tuan.
Nabi tak naik kuda, Nabi naik unta. Tuan-tuan tahu tak kelebihan Nabi naik keldai? Tuan-tuan tahu tak kelebihan keldai? Tuan-tuan kena baca sirah lagi tuan-tuan banyak. Ya, tuan-tuan baca cerita tentang ada seorang ulama hebat namanya Jahiz. Ya, beliau ni meninggal kerana kena himpap buku tuan-tuan. Buku kat rumahnya banyak sangat. Jadi satu hari tuan-tuan orang cari dia tak jumpa. Rupanya tengok buku dah berlambat-lambat lah. Bila angkat buku tuan-tuan, rupanya jenazah dia ada di bawah buku tu. Dia meninggal kerana banyak sangat ya. Beliau ada menulis satu kitab namanya Kitabul Haiwanat, Kitabul Haiwan. Ya, cerita tentang animal sign tuan-tuan. Dia cerita tentang mengapa ya dalam Islam ni jarak perjalanan untuk qasar tu ya, kalau sekarang tuan-tuan pakai 80 km. Sebab apa tuan-tuan? Semua kajian detail tuan-tuan. Ulama-ulama hebat kita tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan ingat saja-saja ke ulama kata 81 km ni. Oh, dia ada kajian dia tuan-tuan, dan kajian tu berkait dengan kemampuan unta untuk bergerak setiap hari. Ya, sebab tu tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan pandai-pandai tuan-tuan, hantar belajar agama tuan-tuan. Ya. Masalah kita tuan-tuan, anak tuan-tuan yang skor 5A, ya, 6A, UPSR, ya, PMR skor 9A, SPM skor 12A, kebanyakan tuan-tuan akan hantar anak tuan-tuan buat medik. Tuan-tuan akan hantar anak tuan-tuan buat jadi chartered accountant tuan-tuan. Ya, akan tahu jadi kita panggil professional engineer. Tak ramai orang nak hantar anak pergi buat agama tuan-tuan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan letak ya yang ambil agama tu anak-anak yang dah tak boleh pergi, kalau macam dulu-dulu kan pondok kan, orang hantar pondok ni biasa anak-anak yang macam mana Haji? Orang hantar pondok biasanya anak-anak yang apa? Tak, bukan masalah miskin. Anak yang macam mana? Orang kaya ni. Dia hantar anak yang pergi pondok. Ya, anak-anak yang gagal tuan-tuan. Sebab tu pening ustaz-ustaz pondok tuan-tuan. Sebab tuan-tuan hantar anak yang paling buas sekali. Kesian untuk guru, ya, nak kena didik. Tapi alhamdulillah budak tu jadi baiklah. Ya, tapi macam tadilah tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan hantar yang buat pengajian Islam tu anak-anak yang biasa-biasa, nanti kalau dia jadi ustaz, ya, dia jadi mufti dan sebagainya, ya, dia punya fatwa mengarut-ngarut tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan hantar anak-anak yang bagus-bagus tuan-tuan, ya, yang buat masters, yang buat PhD, dia akan hasilkan fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan yang bagus tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bekas Menteri Agama Dr. Zulkifli Al-Bakri, cuba tuan-tuan tengok. Itu pelajar cemerlang tuan-tuan. Ya, belajar Madinah BA, belajar master di Syria, ya, dengan tokoh-tokoh ulama, ya, PhD buat kat Malaysia lah. Kena buatlah tuan-tuan sebab dia kena rasa juga belajar di Malaysia. Ya, tengok pandangan dia, fatwa dia, ya, dan amalan dia, akhlak dia, jauh beza tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan tengok, ya, banding dia dengan yang lain-lain. Alhamdulillah sekarang tuan-tuan, kebanyakan mufti-mufti kita di Malaysia, di negeri-negeri ni, kebanyakannya tokoh-tokoh akademik tuan-tuan. Ya, Selangor sebagai contoh kan, Selangor. Mufti Selangor sekarang siapa tuan-tuan? Ya, Dr. Anha Opir tuan-tuan, ya, ada PhD. Ya, dan orangnya pun, ya, maknanya orang berilmu lah. Ya, masalah dia cenderung pada apa tu cerita lain, tapi maknanya qualified. Ya, tuan-tuan tengok Mufti Terengganu macam tu juga tuan-tuan. Ya, Mufti Terengganu, ya, Mufti kita panggil Mufti Pulau Pinang sebagai contoh. Ya, bekas pensyarah USM, ya, background pengajian Islam, English dia pun bagus tuan-tuan. Kalau orang-orang macam ni yang pegang jawatan-jawatan, ya, mufti wilayah sebagai contoh, ya, dan sebagainya. Kalau yang pegang jawatan ni orang-orang yang first class tuan-tuan, ya, fatwa-fatwa dia pun first class. Tapi kalau tuan-tuan bagi, ya, yang biasa-biasa lah jadi tuan-tuan. Ya, masalahnya tuan-tuan first class, tapi yang mengajar tuan-tuan yang third class. Ya, sayanglah tuan-tuan. Ya, sayang. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok sekolah swasta, kebanyakan cikgu walaupun mengajar tadika semua graduate tuan-tuan. Gaji pun gaji graduate. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik sekolah kebangsaan kan. Tuan-tuan hantar sekolah kebangsaan, ustaz-ustaz yang mengajar sebahagian besarnya adalah ustaz graduate daripada Jordan, daripada apa, ya. Sebab dulu kita ada JKOF tuan-tuan. JKOF tu ustaz-ustaz graduate, tak mengajar sekolah menengah, mengajar sekolah rendah. Tuan-tuan tengok level, ya, pengetahuan pelajar-pelajar kita meningkat tuan-tuan. Sebab ustaz-ustaz yang mengajar tu kebanyakannya adalah graduate. Jadi anak-anak kita pun jadi hebat tuan-tuan. Macam itulah tuan-tuan. Ya. Satu lagi sebelum saya akhir. Ya. Nabi tadi. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, ketika Nabi naik unta, dia tak tolonglah.
Ya, Nabi nak naik unta, Ali tak tolong. Tapi ketika Nabi naik kuda, Ali tolong. Sebab apa tuan-tuan? Pasal apa masa Nabi naik unta, Ali tak tolong? Tak tolong angkat lah. Tapi kalau naik kuda, Ali tolong. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab apa? Ya, sebab unta duduk, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pernah naik unta tak? Tuan-tuan pernah naik tak unta dekat Jabal Arafah? Tuan-tuan tak naik juga. Apa ni, ladang unta pernah pergi? Tuan-tuan tak pergi juga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam mana saya nak tolong tuan-tuan ni? Ya. Apa ni, Mo Salah punya kelab tadi pun tuan-tuan tak dapat jawab juga, ya. Kelab pertama dia main dekat apa kita panggil, bukan EPL kan, ya. Main dekat liga mana tadi dah sebut tadi kan, ya. Basil tu kat mana? Basil kat mana? Dia learn juga, tuan-tuan, ya. Switzerland, tuan-tuan, Switzerland. Basil tu tempat persidangan apa ni, apa kita panggil, Yahudi pertama, tuan-tuan. Ya, persidangan pertama. Itulah permulaan, ya, mereka apa kita panggil, kalau tak salah tolong betulkan, ya. Apa ni, permulaan mereka nak merancang ambil tanah Palestin tu sebagai negara Israel haram, tuan-tuan, ya. Itu cerita dia panjanglah. Okey, tak apa, balik pada cerita tadi. Jadi ketika Nabi naik kuda, sebab kuda dia tak duduk, ya. Tuan-tuan pernah tengok kuda tidur? Kuda tidur duduk ke, berdiri ke, berbaring ke, bersandar ke apa, tuan-tuan? Kuda berdiri, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pernah tengok kan cerita Zorro? Pernah tengok Zorro? Tuan-tuan Zorro pun tak tengok, tu yang sedih. Ya, tuan-tuan baca Quran saja ke, ya? Kat rumah, ya. Adingan-adingan yang tak bagus tu tak payah tengok lah. Sebab tu kita boleh forward kan. Kita boleh, itulah tujuan dia, tuan-tuan. Yang mengarut-ngarut tu tak payah tengok, kita tengok yang bagus-bagus saja, ya. Jadi bila Zorro panggil, ya, Zorro kan Antonio Banderas yang berlakon, tuan-tuan tahu kan? Tahu dah, mengangguk tu, okey lah tu, ya. Maknanya ada juga peminat apa, Netflix ada juga, tuan-tuan, ya. Jadi kuda datang. Ketika Nabi naik atas kuda, Ali kata, aku dengar Nabi membaca doa naik kenderaan. Apa doa naik kenderaan, tuan-tuan? Yang tuan-tuan biasa baca tu lah. Apa dia? Ya, subhanallazi sakhara lana hadza, kan, ya. Tetapi ada benda yang mungkin kita tertinggal. Kerana Ali kata, ya, ketika aku angkat Nabi naik atas kuda, Nabi bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhara lana hadza, bawah habis, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan naik Saudi Air, dia akan ajar tuan-tuan doa ni. Kalau tuan-tuan naik Emirates sama. Ya, jadi doa tu bermula daripada takbir dulu. Ya, 3 kali takbir, ya. Barulah subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin sampai habislah. Ya, jadi tuan-tuan cukuplah 2 tu. Ya, jadi amal, tuan-tuan. Ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tu basic, tuan-tuan, ya. Kemudian bila naik kenderaan apa sekalipun, ya, bismillah lah, dah tentulah. Ya, tapi tuan-tuan takbir 3 kali. Jangan kuat-kuat sangat, tuan-tuan, terkejut jiran. Allahu Akbar. Terbangun jiran sebelah, tuan-tuan, ya. Tak payah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallazi sakhara lana hadza. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak lagi benda yang fattabi'uni ni, tuan-tuan. Ya, yang pertama tuan-tuan kena tengok apa ni di YouTube, fattabi'uni. Rancangan apa tadi, tuan-tuan? Rancangan yang mengajar kita tentang perkara-perkara yang kita jarang buat dan kita take for granted kita buat, tuan-tuan. Macam tadilah, ya. Dia nak baca, nak zikir lama-lama lepas main Jumaat, sebab negara Arab ni kebanyakan kita tahulah, ya, Jumaat dia cuti. Memang dia cuti, tuan-tuan, ya. Tapi tak nafi, syarikat-syarikat antarabangsa ada yang bekerja, ya, ada yang apa kita panggil, ya, apa ni, apa, suami yang nak pergi ambil anak ke, nak macam-macam. Jadi kita orang pencin, kita tak boleh buat, ya, macam orang lain tu pencin macam kita juga, tak boleh, tuan-tuan. Ya, jadi benda-benda tu diajar, ya, oleh tadi fattabi'uni ni, ya. Dan yang menariknya, tuan-tuan, rancangan fattabi'uni ni dibuat oleh seorang petroleum engineer, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan cari siapakah nama petroleum engineer tu, seorang pendakwah hebat berasal dari Kuwait. Ya, tuan-tuan boleh tengok aja, boleh cari dia, ya, dan tuan-tuan manfaatkan. Sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni. Panjang dah, tuan-tuan. Tuan-tuan ada soalan ke? Silakan. Ada 1-2 soalan kalau ada. Silakan. Ada apa? Ya. Betul. Kewafatan Nabi, betul.
Jadi maksudnya tadilah ya, kalau kita sambut maknanya sambut apa? Sambut tarikh Nabi dan para sahabat mula-mula sampai di Madinah. Jadi kena cerita hijrah lah patutnya. Ya, cuma kita kena bagi tahu cuti itu kita cuti kan. Tapi macam tadilah kita betulkan sebab mengikut para ulama dalam bidang ilmu falak, tarikh lahir Nabi ialah 9. Kalau ikut Imam Nawawi kan, Imam Nawawi kata 8 hari bulan. Sebab tadilah 29 30 tu. Itulah cerita dia. Ya, itulah. Ada lain tuan-tuan silakan. Ada apa lagi? Ada lagi soalan? Cukup ya. Silakan tuan-tuan. Ada soalan? Tak ada tuan-tuan ya. Tak ada tu mana tuan-tuan fahamlah ya. Tuan-tuan 25 nabi tu kena apa tuan-tuan? Kena hafal tuan-tuan ya. Sebab bila kita bincang ya, baru nak tuan-tuan tahu nanti nabi yang berada di semenanjung tanah Arab berapa orang? Ya. Pasal apa cerita-cerita nabi semenanjung tanah Arab tu duduk dalam surah ni? Ya, cuba tuan-tuan tengok ya, yang Bani Israel macam mana? Mengapa Allah letak di tengah surah dia? Pasal apa bukan di awal? Semua tu ada, semua tu signifikan tuan-tuan. Dengan pengetahuan tentang sejarah tu, tuan-tuan akan lebih mudah faham Quran. Ya, sebagai contoh tadi kan ya, bila kita baca surah Ali Imran, memanglah cerita Imran. Tapi bila kita tengok, pasal apa cerita Zakaria pun dalam tu? Ya, rupa-rupanya Nabi Zakaria tu siapa tadi? Siapa hubungan dia dengan Imran tadi? Dia bukan besan Abu Lahab. Nampak tuan-tuan dah tercampur dah. Besan Abu Lahab dengan Rasulullah tuan-tuan. Ya, ustaz trik je tuan-tuan tadi ya. Ustaz bagi dua-dua. Ustaz bagi besan, ustaz bagi biras. Tuan-tuan dah tertukar. Baru dua tuan-tuan ya. Kalau ustaz bagi tiga ya, kelang kabut nanti ya. Jadi Nabi SAW berbesan dengan Abu Lahab kerana dua anak lelaki Abu Lahab kahwin dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah Ummu Kulsum tu adalah menantu kepada Abu Lahab tuan-tuan. Ini zaman sebelum Nabi menjadi Rasul. Cuma ya, waktu perkahwinan mereka dengan Nabi jadi Rasul tu dekat-dekat. Sehingga kata ulama sirah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum tak sempat duduk serumah dengan dua anak Abu Lahab. Bila Nabi dapat wahyu ya, Nabi ajak ya orang-orang Mekah termasuklah keluarga terdekat. Masa tu Abu Lahab boikot. Ya, dan ya Abu Lahab minta dua-dua anak dia ceraikan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebab itu ya, Ruqayyah berkahwin dengan Osman tuan-tuan. Itu baru dapat kahwin dengan Osman. Ya, mula-mula dengan anak Abu Lahab. Tetapi bila kita cerita tentang Zakaria, Nabi Zakaria adalah biras kepada siapa tadi? Imran. Imran bukan nabi. Cuba tuan-tuan tengok, pelik tak tuan-tuan? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi, tapi tak ada surah Zakaria, tak ada surah Yahya. Imran bukan Nabi, dia manusia biasa je. Tapi orang soleh lah, dia orang soleh. Tetapi surah tu disebut surah Imran, Ali Imran. Pasal apa tak sebut surah Zakaria dan surah Yahya? Kesimpulan dia mudah je tuan-tuan. Kalau Allah nak muliakan seseorang, tak kira jawatan orang tu. Walaupun dia tukang sapu sampah, walaupun dia budak pejabat, walaupun dia apa sekali tuan-tuan, kalau Allah nak muliakan, Allah boleh muliakan. Ya, Zulkarnain, seorang raja yang menguasai timur dan barat. Tak ada surah Zulkarnain. Cerita Zulkarnain ada, tapi kecil dalam surah Al-Kahfi. Tapi Luqmanul Hakim yang kerjanya sebagai porter tuan-tuan, porter angkat-angkat barang. Bukan Harry Potter tuan-tuan. Kalau Harry Potter popular, ni porter angkat barang. Ya, dia adalah seorang kita panggil pengembala kambing ya. Tetapi ada satu surah namanya surah Luqman. Cuba tuan-tuan bayang. Pasal apa raja-raja dan nabi yang hebat-hebat tak ada surah, tapi manusia ya yang hina pada pandangan manusia macam Luqman ya, macam Imran tuan-tuan ya, yang ditempelak oleh orang, tapi di sisi Allah kedudukan mereka sangat tinggi. Ya, tuan-tuan, itu rahsia-rahsia yang kita boleh dapat ketika kita mempelajari Al-Quran tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan, kita azam dengan Maulidur Rasul ni, kita mengubah pendekatan kita ya, cara belajar agama. Dan belajar agama tuan-tuan tak boleh lari. Tuan-tuan kena belajar agama tu daripada Quran tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah ya, kita tengok sejarah dia, kita tengok kedudukan surah tu, kita tengok ayat berapa, kita tengok siapa pelakon-pelakon utama dalam surah tu. Kalau Ali Imran orang lain ya, kalau cerita Maryam orang lain pula, surah Ibrahim orang lain pula ya. Mengapa ya tokoh-tokoh ataupun aktor-aktor ni tuan-tuan Allah letak dalam surah-surah yang berbeza? Semua tu ada rahsia dia tuan-tuan. Jadi sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada pihak surau.
bagi ustaz peluang untuk berkongsi ya, apa ni pandangan ya dan ilmu sedikit sebanyak, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.